sedikit. Kadang-kadang kita sakitkan hati orang. Patutnya orang tu punya kelebihan kita ambil daripada dia, orang tu punya kredit kita ambil daripada dia, hak dia kita bagi, kita kurangkan sedikit dan sebagainya. Semua orang buat. Tapi bila amalan orang tu banyak, kejahatan dia sikit, Allah tarik pahala orang yang buat zalim, ganti balik kat orang tu. Walaupun orang tu fajir, wa in kana fajiran. Orang selalu tanya, kita tahu kadang-kadang orang Melayu dia ada satu mentaliti yang kalau orang tu jahat, biar kat dia, tak ada apa. Ada orang, banyak orang tanya soalan, Ustaz, kalau pinjam duit dekat Cina kena bayar balik tak? Dia duk ingat dia ada apa? Immunity ke pinjam kat Cina. Tanya, boleh tak? Kena bayar balik tak? Ini bukan masalah Cina ke, masalah Hindu ke, masalah Melayu. Zalim pada orang, ambil hak orang, Allah balas balik. Itu pasti. Jahat macam mana pun orang tu, Allah akan balas. Da'watul mazlum, walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, dia seru Allah dengan nama lain. Patutnya Allah dipanggil dengan nama Allah, dia panggil Allah dengan nama lain. Dia buat, dia duk bayangkan yang dia minta kat tokong ni bagi sampai kat Allah, walaupun dia buat syirik. Tapi bila dia dizalimi, dia minta kepada Allah, balas kepada orang tu, Allah balas. Apatah lagi kalau buat zalim pada orang Islam. Zalim pada binatang pun Allah balas. Perempuan masuk neraka disebabkan kucing. Habasatha walam tut'imha hatta matat ju'an. Dia simpan kucing tu, dia tak bagi makan kucing tu sampai kucing tu mati kelaparan, masuk neraka. Ada orang tak gambar kat Facebook kan, bawa kucing dalam botol air tak air. Ini bahalul mana kita tak tahu. Kalau betul lah. Ini kezaliman. Kita baca hadis-hadis yang lepas kan, sembelih binatang, Allah suruh sembelih, perbaiki sembelihan. Tajamkan mata pisau, perbaiki sembelihan kamu. Jangan buat zalim pada binatang, itu pun tak boleh. Apa lagi kepada manusia, apatah lagi kepada orang Islam. Tuan-tuan, zalim ni, sebab tu mungkin ni antara sebab yang Nabi sebut kepada Abu Dhar. Nabi tak bagi Abu Dhar jadi pemerintah. Sebab semakin banyak di bawah tanggungan orang tu, semakin besar kemungkinan dia melakukan kezaliman. Sebab tu antara syafaqah, sayangnya Nabi SAW kepada umat, Nabi nak elakkan kita daripada buat dosa. Sebab itulah ada hadis yang Nabi tak suka kita cakap banyak. Sebab itulah ada hadis kafa bikad'a, cukuplah seseorang itu dikira menipu, ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah orang tu dikira tipu kalau dia sampaikan semua benda. Sampaikan semua benda, boleh jadi ditipu, boleh jadi tak tipu. Tapi Nabi nak pelihara kita, Nabi kita jangan banyak cakap. Jangan sampaikan semua yang kamu dengar. Sebab lagi banyak kita cakap, lagi besar possibility kita buat zalim. Atas dasar tu jugalah Nabi pesan kepada Abu Dhar, Abu Dhar, jangan jadi pemerintah di antara dua orang, engkau lemah. Dalam hadis lain Nabi sebut, innaha la khizyun wa nadamah. Sesungguhnya pemerintahan ini khizyun, kerugian, wa nadamah, dan juga penyesalan esok ke akhirat. Kita, tanggungjawab kita mungkin tak berapa banyak. Tanggungjawab kita anak isteri kita, tempat kita kerja, tak banyak tanggungjawab kita. Tubuh badan kita sendiri kita rosakkan kadar sedikit. Tapi orang yang memegang lebih besar daripada tu. Orang bekerja di bawah dia 3-4 orang, dia bertanggungjawab dengan benda tu. Perempuan sama juga, tanggungjawab dia tak banyak. Tanggungjawab dia jaga rumah suami dia. Dia jaga, dia tahu. Perempuan buat, kadang-kadang berlaku juga dia buat zalim harta suami dia. Dia tahu benda tu boleh merosakkan harta suami dia, tapi dia buat juga. Jadi benda tu berlaku, biasa berlaku. Suami dia pesan kat dia, dia pergi travel, dia pesan, tolong start kereta 2-3 hari sekali. Dia tahu kalau dia tak start 3 bulan dia tak start, kereta tu boleh rosak. Dia kata tak apa, suami aku tak tahu, aku tak start. Dia buat zalim betul, dengan niat dia nak merosakkan harta suami dia. Tapi ini semua benda-benda yang kecil-kecil kan. Tapi semakin besar tanggungjawab orang tu, semakin besar ruang dia melakukan kezaliman. Sebab tu Nabi larang orang tuntut pemerintahan. Nabi sebut ini adalah kerugian dan juga penyesalan. Sebab semua benda akan dituntut, akan dikira daripada kamu apa kamu buat. Sebab tu tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tak pilih anak dia untuk jadi pemerintah. Dia tak pilih, dia tak mau. Sedangkan Abdullah bin Umar adalah orang yang zaman masa tengah bergaduh antara Ali dengan Muawiyah pada ketika itu. Orang kata kalau Abdullah bin Umar ni minta pemerintahan, confirm orang lantik dia. Dia di Madinah orang yang didengari. Itu zaman Ali dengan Muawiyah. Setelah Ali meninggal dunia, setelah Muawiyah meninggal dunia, yang tinggal anak-anak mereka.
ada Husain dan juga Yazid. Husain dan Yazid, kalau kata Ibnu Umar, dia iklan aku pemerintah, semua orang akan ikut dia. Tapi urusan kat dia, aku tak mau. Dia pun tak jadi pemerintah dan dia tak minta. Sebab ini amanah yang besar. Setiap sikit ketirisan, setiap sikit yang harta tu bukan kita punya, haram diambil. Sebab tu Nabi bagi kaedah yang cukup jelas. Harta kamu, nyawa kamu, maruah kamu haram. Orang lain tak boleh ambil. Walaupun kerajaan. Kerajaan tak boleh ambil duit orang melainkan zakat. Dia tak boleh ambil, bukan hak dia. Melainkan ada keperluan. Ada keperluan dia boleh ambil. Kerajaan kalau kutip cukai, dia kena pastikan cukai itu untuk rakyat. Sebab itu bukan hak dia. Kalau dia kutip cukai untuk kepentingan dia, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab dia telah menambah kewajipan. Asal wajib zakat je. Dia tambah selain daripada zakat, dia kutip cukai pula. Kalau cukai itu pergi ke tempat yang bukan kepentingan rakyat, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Jadi bab zalim, pengurusan harta dan sebagainya, ini benda yang lebih pesan. Tapi tuan-tuan, cerita sikit bab pemerintahan ni. Kalau semua orang mengambil pendirian melarikan diri kan, sebagaimana pendirian yang diambil oleh Abu Dhar, pendirian yang diambil oleh Abdullah bin Umar, pendirian yang diambil oleh Abu Musa al-Ash'ari, mereka selamat, iman mereka selamat. Tapi negara siapa nak perintah? Kalau semua orang ambil pendirian macam tu, aku nak selamatkan diri aku nak tak terlibat dengan benda ni, okey, mereka selesai. Tapi kalau semua orang buat macam tu, negara tak ada orang nak perintah. Ataupun akhirnya pemerintahan pergi kepada orang yang memang betul-betul jahat. Orang yang ada iman, dia tak mau. Yang tak ada iman, dia kira apa, aku boleh sebat, aku sebat. Jadi sebab itulah para ulama fiqh, mereka sebutkan bahawa orang yang keluar berdakwah itu, yang keluar bergaul dengan masyarakat, kedudukan dia lebih tinggi daripada orang yang sekadar duduk beribadah. Dan sebab itu jugalah para sahabat yang keluar menegakkan kebenaran, mereka ada jasa yang besar. Tuan-tuan, kalau cerita pasal zaman Nabi, Nabi set cantik. Bila Nabi cakap, perkataan Nabi ni i'jaz, mukjizat yang orang tak tahu. Perkataan Nabi, kita berhenti bab ni, nanti kita sambung minggu depan. Nabi bila cakap, Nabi cakap kat sahabat yang berbeza. Tuan-tuan bayangkan, Nabi cakap ni, Nabi lepas je. Ini bahagian kau, ini bahagian kau, ini untuk engkau. Nabi cakap je. Tapi setiap yang Nabi cakap tu, kesan dia besar. Dia bukan setakat Nabi cakap, habis selesai. Sahabat simpan dan sahabat amalkan benda tu. Macam Nabi pesan kat Abu Dhar, engkau jangan jadi pemerintah, engkau jangan uruskan harta anak yatim. Abu Dhar tak buat. Dia tak minta langsung. Pesanan Nabi kat dia. Nabi pesan kepada, Nabi sebut kepada Hasan, inna bani hadha sayyid yuslihu Allahu bihi bainal fi'ataini 'azimatain. Anak aku ni adalah tuan. Hasan kecil masa tu, budak kecil. Jalan-jalan Nabi kata, anak aku ni adalah tuan. Dengan dialah Allah akan mendamaikan dua puak yang bertelagah. Dan ternyata apabila dia serahkan kuasa kepada Muawiyah, selesai semua orang, satu khalifah. Nabi pesan macam tu je kepada orang semua. Nabi naik bukit Uhud, Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman naik bukit Uhud, goncang bukit Uhud. Nabi kata mahlan, Nabi kata bukit Uhud, sabar, jangan goncang. Wa ma 'alaika illa an-nabi was-siddiq wasyahidan. Nabi kata kat bukit Uhud, jangan goncang. Yang duduk di atas engkau ni bukan orang lain, melainkan seorang nabi, seorang as-siddiq yang benarkan perkataan Nabi, dan dua orang syahidan, dua orang yang akan mati syahid. Nabi cakap begitu je. Omar tahu yang dia akan mati syahid. Uthman tahu yang dia akan mati syahid. Sebab Nabi lepas begitu. Nabi panggil Muawiyah. Nabi kata kat Muawiyah, in ittaba'ta auratan nas afsadtahum. Wahai Muawiyah, kalau engkau sibuk mencari-cari kesalahan manusia, engkau akan rosakkan mereka. Muawiyah, dia pegang perkataan Nabi. Bila dia jadi pemerintah, siapa nak berdamai, kita settle, tak ada perang. Entah bila Nabi pesan kat orang, benda tu memberi kesan. Begitu juga Nabi pesan kepada, tuan-tuan, saya kadang-kadang terfikir, tuan-tuan cuba tengok antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar, Nabi sebutlah hadis, lepas aku tak ada, aku ikut dua orang ni. Tapi antara Abu Bakar dengan Umar, di hujung-hujung hayat Nabi SAW, Nabi bagi satu isyarat yang Abu Bakar lebih utama. Nabi suruh Abu Bakar jadi imam solat. Abu Bakar dia antara orang yang bila dia solat dia menangis banyak. Jadi bila dia menangis orang tak dengar suara dia. Umar jadi imam sekali. Nabi dengar orang Umar jadi imam, Nabi keluar, Nabi marah. Aku suruh Abu Bakar jadi imam. Nabi marah.
isyarat yang jelas Nabi nak Abu Bakar jadi khalifah, mengganti Nabi SAW. Kalau Nabi tak sebut begitu, mungkin orang akan lantik Umar atau orang akan lantik benda lain. Tapi isyarat Nabi jelas. Dan hikmah daripada isyarat Nabi jelas. Setelah kewafatan Nabi, banyak benda yang Abu Bakar berbeza ijtihad dengan Umar. Dan ternyata kerana ijtihad Abu Bakar, negara aman. Satu, menghantar tentera Usamah. Kan dalam perang Mu'tah, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, dibunuh dalam perang Mu'tah. Bila dia dibunuh, sebelum Nabi wafat, Nabi hantar satu tentera yang dipimpin oleh Usamah. Tentera Usamah pun keluar. Belum sampai tempat perang, mereka dapat berita yang Nabi wafat. Mereka balik ke Madinah. Balik ke Madinah, setelah Abu Bakar dilantik, Abu Bakar kata, aku nak keluar hantar tentera Usamah. Umar kata, jangan. Sebab apa? Sebab ada satu kelompok tak mau bayar zakat. Ada satu kelompok yang dulu berdamai dengan kita, sekarang tak mau berdamai dengan kita. Ada orang yang dulu mengaku Islam, tak mau masuk Islam. Kalau mereka ni sepakat, mereka serang kita, rosak negara. Tentera Usamah, engkau akan hantar semua panglima besar pergi perang. Kalau mereka ni keluar, siapa nak pertahankan Madinah? Tinggal kita ya. Abu Bakar kata, kalau burung datang dan patuk kepala kita, kalau walau annal kilab jarrat bi arjuli ummahati mu'minin, kalau anjing datang dan gigit kaki isteri-isteri Nabi, la ajhizanna jaisha Usamah, aku akan hantar tentera Usamah keluar. Umar surrender. Okey, itu keputusan kau hantar. Dan ternyata apabila Abu Bakar hantar tentera dia keluar, tentera dia pergi perang, orang tengok, orang takut. Dia pun ni kuat ni. Ketika ada ancaman dalam negeri pun dia boleh hantar tentera, dia kuat. Sama juga dalam kes orang tak mau bayar zakat. Orang tak mau bayar zakat, Abu Bakar kata, kita hantar tentera, kita perang, kita bunuh mereka. Umar kata tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi kata kamu tak boleh bunuh orang melainkan satu, orang tu dia murtad. Yang kedua, dia berzina lepas dia kahwin. Ataupun yang ketiga, dia bunuh orang. Kalau tidak, tak boleh bunuh. Abu Bakar kata, andai kata dulu zaman Nabi, dia bayar zakat binatang dengan tali. Zaman aku dia nak bagi binatang, tali je dia nak bagi binatang je, tali dia nak ambil balik. Aku akan perangi dia, aku akan bunuh dia. Kau akan keluar, iklankan perang, orang tak jadi murtad pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, isyarat-isyarat Nabi ni isyarat yang kuat. Sahabat bila mereka dengar isyarat Nabi, mereka pegang, mereka simpan dan mereka amal. Jadi balik kepada cerita kita ni, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu, dan janganlah kamu melakukan kezaliman. Lama dah semua ini kan? Janganlah. Okay, last satu potongan ni kita bagi. Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ini sesat, melainkan orang yang aku bagi petunjuk. Mintalah petunjuk kepada aku akan tunjuk kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar, melainkan orang aku bagi makan. Mintalah makanan kepada aku makankan kamu. Kamu semua telanjang, melainkan orang yang aku pakaikan. Mintalah kepada aku pakaian, aku akan pakaikan kepada kamu. Baik tuan-tuan, dua benda yang Nabi sebut dalam hadis ni. Satu, petunjuk. Yang kedua, rezeki, makanan dan juga pakaian. Di dunia, manusia perlukan dua benda ni. Manusia nak hidup, dia kena ada petunjuk, petunjuk Allah, dan juga dia kena ada rezeki. Sebab tu Nabi SAW, Nabi ajar kepada sahabat, minta 4 benda. 4 benda ni kau minta, cukup dunia akhirat, selesai. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta petunjuk. Wat-tuqah, takwa, takut buat dosa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqah wal-afaf. Wal-afaf, selamatkan diri aku. Kadang-kadang aku tak takut buat dosa, aku nak buat, tapi ketika tu kau selamatkan aku, jangan bagi aku buat dosa. Wal-ghina, dan juga kekayaan. Huda, tuqah, afaf, tiga-tiga ni kategori petunjuk. Huda, ilmu yang Allah bagi kat kita.
Taqwa, takut yang Allah hantarlah hati kita untuk buat dosa. Afaf, keselamatan yang Allah bagi kat kita. Kadang-kadang dengan ilmu tak cukup, kita nak buat dosa juga dengan ilmu. Tapi bila Allah hantarkan ketakutan kepada kita, oh aku tak boleh buat dosa. Takut adab Allah. Kadang-kadang takut tu pun kita terlepas pandang juga. Break tak makan, kadang-kadang terlajak juga. Bila terlajak tu, afaf, dia selamatkan kita. Allah palingkan kita. Gaya nak pergi buat dosa, bini telefon, jadi buat dosa. Afaf. Jadi 3 benda ni dalam kategori petunjuk Allah. Petunjuk, takwa dan juga afaf. Dan juga di dunia kita perlu satu lagi, ghina. Ghina maksudnya kaya. Kaya artinya tidak bergantung harap kepada orang lain. Kaya berbeza. Ada orang kaya dia boleh tolong orang lain, ada orang kaya cukup diri dia sendiri. Tapi sekurang-kurangnya tidak bergantung harap kepada orang lain. Baik, berkaitan dengan petunjuk, kita selalu sebut banyak hadis-hadis pertama lalu kita sebut, petunjuk ni hak milik mutlak Allah. Allah bagi kat siapa Allah nak. Tak ada sifir untuk orang dapat petunjuk. 2 orang pancing ikan, tempat yang sama, joran yang sama, sampan yang sama, laut yang sama. Seorang dapat ikan gelama, seorang dapat ikan pari. Berbeza. Seorang dapat kasut. Petunjuk milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat siapa Allah nak bagi, dia tak sama. Macam kita sebut dulu, kita boleh rancang, kita boleh plan jalan kita elok-elok, tapi tak sama. Tuan-tuan, sekolah lah bagi contoh kan. Saya sebut dulu contoh kan. Kita hantar anak kita belajar sekolah betul-betul, sungguh-sungguh belajar, belum tentu dia berjaya. Saya ada kawan 2-3 orang yang apa ni, dulu sahabat-sahabat ni mereka dulu mereka pergi belajar dekat Pakistan, Afghanistan dan sebagainya. Jadi selepas 11 September dia ni kena tangkap balik ke Malaysia, kena pemulihan sekejap, duduk ISA. Mereka ni 3-4 orang ni langsung tak tahu apa akademik, kosong. Duduk dalam tu setahun lebih, tak sampai 2 tahun. SPM 12-13A ke. Petunjuk Allah bagi, ilmu Allah bagi. Jadi ini hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka merekalah orang yang mendapat petunjuk itu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Orang yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang boleh berikan kepada dia, tidak ada yang dapat menjadi wali mursyid. Petunjuk dan juga wali ataupun pendamping dan juga petunjuk jalan kepada dia. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Rahmat yang Allah bagi kepada manusia, tak ada siapa boleh tahan. Dan seterusnya Allah sebut fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh bagi. Ni 2 benda sama. Petunjuk pun sama, rezeki pun sama. Petunjuk kalau Allah bagi, kamu tak boleh tahan. Rezeki kalau Allah bagi, kamu tak boleh tahan. Kalau Allah tahan rezeki tu, kamu tak boleh bagi. Itu banyak cerita orang-orang yang dapat rezeki dengan cara yang di luar kebiasaan. Saya tak tahu cerita betul tak betul. Baru ni orang sebut apa, ada seorang lelaki ni, dia pergi minta kerja company besar, Google ke Microsoft. Dia pergi minta kerja. Dia minta kerja tukang sapu lah, ataupun kerja-kerja biasa dia pergi minta. Office boy kot, pergi minta kerja biasa. Pergi interview, okey, pass, boleh kerja. Pass boleh kerja, orang tanya dia, email apa? Dia kata dia tak ada email. Bila dia kata tak ada email, orang kata, oh, tak ada email, hantar yang hidup lah. Nak hidup kena ada email. Dia pun tak dapat kerja sebab tak ada email. Dia balik rumah dia, situ dia ada $10. Dengan $10 tu dia beli tomato. Dia beli tomato $10. Dia pergi rumah ke rumah, dia jual. Dia jual, dia dapat $20. Esoknya dia buat benda yang sama juga. Pagi-pagi dia bangun, dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Dan dia jadi usahawan yang paling kaya menjual benda-benda ni. Jual benda-benda makanan, beli jual, dealer yang kaya. Sekali orang cerita pasal dia nak sign kontrak dengan orang. Orang tanya dia, mana email, apa email? Dia kata, aku tak ada email. Orang tu kata kat dia, macam mana? Hang boleh berjaya macam ni, hang bayangkan hang tak ada email. Kalau hang ada email, perniagaan hang mesti lagi besar. Hang bayangkan apa hang boleh jadi. Dia kata, kalau aku ada email, aku jadi office boy dulu lah. Aku ambil kerja yang first tu. Jadi bab kaya apa semua ni, ini urusan Allah. Itu juga pakaian, rahmat dan juga petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Petunjuk ni tuan-tuan, dua benda. Satu, petunjuk kepada agama. Itu satu benda. Tunjuk untuk kenal agama. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu satu maksud dia, kenal agama. Yang kedua, petunjuk juga bererti jalan yang betul di dalam agama. Tafasil, itu juga perlukan petunjuk. Sebab tu Nabi SAW, Nabi setiap malam bila Nabi bangun, Nabi akan doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, bila orang berbeza pandangan, tunjukkan aku jalan yang lurus. Orang bila bersin kan, Alhamdulillah, dia ucap Alhamdulillah, kita kata Yarhamkallah, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia jawab balik, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada engkau dan perbaiki urusan engkau. Jadi jawapan ini bukan artinya tunjuk kepada Islam. Jadi tunjuk kepada tafasil, kebenaran. Masuk Islam belum tentu benar, tapi lepas masuk Islam, dia kena ada tafasil. Tapi sekurang-kurangnya masuk Islam, dia kena pastikan paling kurang dia menjaga dia dengan Al-Quran betul, dia dengan sunnah betul. Lepas tu bab-bab lain, mazhab dia berbeza, itu urusan yang boleh berlebih kurang. Orang tak ada orang yang boleh betul semua benda. Itu semua orang sepakat, tak ada orang betul semua. Dan yang pasti, mesti ada satu betul dan satu salah. Kehendak Allah dalam satu bab satu. Ulama fiqh beza pandangan dalam bab ni. Dan tak ada orang dia boleh betul semua. Cumanya nak salah pun, salah sikit-sikit lah, jangan salah melampau. Lepas tu kalau cerita bab-bab kelompok dalam Islam kan, golongan, ada orang dia pro jihad. Semua dia cakap tentang jihad. Kamu pergi majlis ilmu ni tak guna, kamu pergi dakwah tak guna, sedangkan benda yang lebih besar, jihad lebih penting, kamu kena keluar berjihad. Dia pro benda tu. Ada orang dia pro menuntut ilmu. Dia kata tak guna apa pergi jihad, apa duduk majlis ilmu, belajar lagi bagus. Tak guna pergi dakwah kalau tak ada ilmu. Dia macam tu. Ada orang dia suka sedekah. Dia kata apa belajar tinggi-tinggi sedekah tak mau. Lebih baik keluarkan duit sedekah. Ada orang dia suka ketuk pintu rumah orang berdakwah. Dia kata kamu susah bergaduh sana sini beza mazhab. Kami senang ketuk pintu rumah orang, ajak orang pergi solat. Semua orang berbeza. Semua orang dia ada kelebihan dia sendiri. Dan dia ada benda yang Allah mudahkan untuk dia. Ada orang dia senang puasa. Oh, kita kalau puasa berat juga. Ada orang dia senang bersedekah. Ada orang dia senang bangun malam tahajud. Ada orang jihad tu sebahagian daripada jiwa dia. Semua orang berbeza. Tapi nak beza-beza, dia kena pastikan yang dia tak berenang jauh daripada tali Al-Quran dan tali Sunnah. Kita macam berenang dalam kolam renang kan, kaki krem ke apa ke, daripada kita nak tenggelam, lebih baik berenang dekat dengan tali tu lah. Kalau krem boleh sangkut dekat tali tu. Jadi begitu juga beragama. Nak lari, keluar sikit, beza sikit, kita tak tentu kita betul. Tapi jangan lari daripada Al-Quran, jangan lari daripada Sunnah. Itu petunjuk sebenar. Sebab sahabat lah ni, ramai orang dekat Facebook cerita pasal Sufi kan, so, aliran Sufi tu dan Sufi ni. Kita tak tahu lah. Ada orang dia rasa cukup sekadar ikut apa yang ada dalam Sunnah, Quran, hadis dah memadai. Ada orang dia kata dia nak kena ikut juga apa tafsiran ulama. Pandangan-pandangan orang berbeza, tapi dia janganlah lari jauh daripada tuntutan Al-Quran dan tuntutan Sunnah. Contohnya Sufi, kalau orang tanya sikit kan Sufi, kalau Sufi itu dimaksudkan dengan dia jaga akhlak, dia beribadat, dia banyak berzikir, maka contoh yang paling besar adalah Abu Dhar yang kita sebut tadi. Abu Dhar hidup dia beribadah kepada Allah, dia berseorangan, dia tak dapat kepentingan daripada siapa-siapa pun. Dia tak dapat kepentingan daripada Uthman, walaupun diriwayatkan yang Muawiyah bagi duit kan, tapi dia tak ambil pun, dia ambil dia sedekah semua. Dia tak ada harta, dia nak matikan kafan dia pun tak ada. Itu Sufi tak apa. Kalau dimaksudkan dengan Sufi melazimi ibadat, melazimi zikir, itu okey. Tapi kalau dimaksudkan dengan Sufi ni, dia tambah zikir-zikir dia sendiri. Dia senang je nak bezakan antara yang ikut Sunnah ataupun tak. Cek amalan seharian dia. Tanya siapa-siapa orang tu, apa benda yang selalu orang baca? Kalau dia kata, aku tiap hari aku tak pernah tinggal Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, kita kata okey, fine. Sufi ni okey, dia mengikut hadis. Kita tanya dia, apa benda yang paling banyak orang baca? Aku paling banyak baca astaghfirullah. Bila-bila masa pun aku baca astaghfirullah. Itu okey. Apa benda paling banyak orang buat? Aku ikut aku punya aliran ni, aku cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami baca tu ya pagi sampai ke malam, bila duduk jumpa orang pun. Itu okey. Bacaan tu Nabi ajak. Jadi kita kena cek kan. Tanya orang, apa benda yang paling ibadat utama yang beza dengan orang lain?
Beza aku dengan orang lain, aku baca selawat syifa. Kami paling banyak baca selawat syifa. Selawat tu tak ada dalam hadis kawan. Itu kena jaga-jaga. Dia pun kata, maksud dia tak salah pun. Selawat paling afdal, selawat Ibrahimiyah. Siapa kata paling afdal? Nabi kata. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, ucap salam kami tahu, selawat macam mana? Ni cara dia. Selawat nama aku, selawat nama Ibrahim juga. Nabi bagi tahu macam tu. Tanya dia, apa zikir paling utama yang hang baca? Paling utama kami baca Hizib Nawawi. Itu tak kena. Jadi aliran sufi ke apa ke, dia kena cek balik amalan dia kena tak kena dengan sunnah. Tentu ada benda kita boleh berbeza sikit-sikit. Sebab agama ni terbuka kepada tafsiran. Kan kadang-kadang orang tafsiran agama ni berbeza. Ada orang tafsir dia jauh sikit. Ada orang tafsiran dia betul-betul rigid dengan nas. Ada orang beberapa perbuatan Nabi, dia berkata Nabi buat tu ada sebab. Nabi pakai kain kan, Nabi pakai serban dan sebagainya. Orang kata Nabi buat tu sebab budaya orang Arab, memang dia pakai macam tu. Ada orang kata tak, itu sunnah. Itu sunnah yang Nabi buat. Nabi letak kain kan. Orang kata orang Arab malah letak kain tu untuk lap muka, apa kan biasa. Sebahagian orang kata tak, itu memang sunnah yang kena buat. Itu boleh berbeza. Tak apa, bab-bab begitu okey lagi. Ada orang kata kayu sugi ni mesti kekalkan Nabi buat. Ada orang kata tak, tujuan Nabi nak bersihkan gigi. Tak ada kayu sugi, pakai Colgate pun jadilah. Masih lagi ruang lingkup yang kena dengan akal kita. Berbeza, okey. Pakaian Nabi, orang Arab dengan orang Pakistan dulu gaduh. Orang Pakistan kata sunnah Nabi pakai baju kurta. Arab kata sunnah Nabi pakai jubah. Orang Gulf dengan orang Syam bergaduh juga. Orang Gulf kata sunnah Nabi serban letak atas kepala. Orang Syam kata sunnah Nabi serban mesti dibalut. Ini tak apa, boleh beza. Sikit-sikit, tafsiran lari sikit, tak apa. Tapi bila dia mai benda-benda yang tak kena, itu kena jaga. Mai sampai letak gambar dekat kubur, duduk ramai-ramai, dirikan binaan, ni semua mazhab tolak. Jenis macam ni tak ada dah, nak beza pandangan. Tentu ada benda kadang-kadang kalau orang tanya kita boleh bagi pandangan, kita kata, yang ni tak ada dalam hadis. Mungkin tafsiran ni tak kena, tafsiran ni lari sikit. Tapi kalau cerita tu betul-betul karut, kita tak boleh kata macam tu. Cerita tu betul-betul karut, kita kena hantam. Jadi tak kira madhab apa pun, dia Salafi ke, dia Wahabi ke, dia Sufi ke, dia Asy'ari ke apa ke, ini benda penting. Disiplin kena ada. Cerita-cerita karut ni kena buang. Orang ni berjumpa Nabi ketika dia sedar, Nabi datang, Nabi tinggalkan wasiat kepada dia. Benda-benda begini tak boleh berlaku. Mimpi jumpa Nabi tak apa. Itu pun kadang-kadang orang dia rindu Nabi kan, dia betul-betul terbayang Nabi. Itu tak apa, tak ada masalah. Boleh berlaku ketika orang tu dia betul-betul rindu. Tapi dia main cerita betul-betul. Tak, Nabi main melawat aku semalam. Itu melampau. Itu dah sebab dia tak kata Nabi datang makan laksa rumah dia. Itu lagi. Jadi pada anak ni beza pun. Cerita-cerita karut dia kena buang. Cerita-cerita sebenarnya ada apa ni, orang pergi haji tahun tu Kaabah hilang. Sebab apa? Kaabah pergi melawat wali. Ini merepek. Zaman jahiliah pun Kaabah tak hilang. Kaabah pergi melawat wali. Dia nak berpada-pada, jangan melampau-lampau. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, dekatkan diri kita dengan tali Al-Quran, dengan tali sunnah. Benda-benda yang sikit-sikit berbeza tu kita boleh lebih kurang. Tapi beza banyak, jangan melampau sangat. Amalan mesti pastikan kena dengan Al-Quran dan juga kena dengan sunnah. Yang setakat ni dulu untuk hari ni. Kita kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum berhenti. Ini dia dah mula ada trend yang tak baik. Dan sebelum ni 23 hadis satu hari kita habis. Ini main trend tak baik, tak habis-habis kalau hadis ni. Jadi kita kembali kepada fitrah, minggu lagi satu hadis, satu hari kita habiskan satu hadis. Jadi kalau ada soalan, kita bincang sikit sebelum kita berhenti. Ustaz, pasal Abu Zal dia apa? Macam tegur khalifah depan-depan tu. Bila ulama-ulama sekarang kata dia tak boleh kan cakap terus kepada pemimpin. Tegur pemerintah. Bab ni kita baca. Ya, Abu Zar dia macam special case ke ataupun tak, Abu Dhar tegur ketika dia di hadapan Uthman ketika itu. Tapi rawi hadis tu dengar, dia tak dengar sebab mesti ada orang cerita tak. Jadi benda-benda begini tetap tegur pemerintah. Saya ingat Abu Dhar pun dia tak tegur dia di depan orang ramai.
Dia masuk menemui Uthman dan dia tegur. Dan tapi cerita tu betul lah, ketika Uthman tanya dekat Ka'ab, Abu Dhar pukul Ka'ab sebab jawapan dia tak kena dengan apa yang Abu Dhar fikir, dan Uthman marah pada ketika tu. Bab ni saya ingat jawapan kita sama je dari dulu pun. Dia pemimpin ada hak yang rakyat kena bagi kepada dia, itu jelas. Rakyat tak boleh tuntut untuk menjatuhkan pemimpin sentiasa, melainkan illa antarau kufran bawahan, melainkan kamu lihat kekufuran yang jelas. Kekufuran yang jelas. Ataupun Nabi kata ma aqama fikumus salah, kamu tak boleh cabut tangan kamu daripada ketaatan selagi dia dirikan solat. Dia dirikan solat, dia tak buat kufur, tapi benda dia ada kesalahan besar yang dia buat kepada rakyat. Dalam bab tu kamu kena tengok apa cara paling baik untuk baiki dia. Kalau dengan cara kamu tegur dia secara perseorangan akan dapat ubah dia, kamu buat begitu. Tapi kalau dengan cara kamu fikir dia ni tegur seorang memang tak makan, tegur seorang memang tak jadi apa, kamu kena buat teguran terbuka. Dengan teguran terbuka itu mengubah dia, teruskan. Tapi kalau kamu tahu teguran terbuka akan buat dia jadi lagi zalim, jangan buat teguran terbuka. Tuan-tuan, ini berbeza. Politik ni berbeza ikut negara. Ada negara dia tegur pemimpin dia jadi jahat, dia tak boleh tegur. Tegur sikit dia buat lagi, dia tekan lagi teruk. Orang tak, saya tak tahu betul tak betul, tapi orang cerita di Libya dahulu dulu dibuat macam tu. Sebelum nak ugut orang, potong tangan satu, lepas tu baru ugut. Hang buat salah, aku potong lagi satu. Jadi menjadikan orang dalam keadaan tu lebih baik diam. Tapi dalam suasana Malaysia, saya ingat Malaysia ni teguran terbuka tu berfungsi. Teguran terbuka menjadikan pemerintah tahu yang ada tuntutan. Pemerintah tahu yang orang tak redha dia bayar 1.6 juta kepada artis. Oh, jadi benda tu mesti dibuat supaya rakyat pun tak suka aku buat macam ni. Okey. Tapi duduk di negara lain pula, di negara yang teguran terbuka akan buat, hang marah aku bagi 6.1 juta pula lagi sekali. Kalau dalam kes begitu, lebih baik jangan tegur. Ikut suasana, ikut realiti. Sama juga dengan keluar di jalanan. Keluar di jalanan ni kesan dia apa? Kalau berkumpul ramai-ramai, pemerintah tahu, mereka ni nak pilihan raya yang adil, lepas ni aku cuba perbaiki sikit jadi lebih adil. Okey, itu tak apa. Tapi bila kumpul-kumpul pemerintah kata, hampa ni jahat, aku nak lawan, aku bunuh hampa. Dalam kes tu, lebih baik jangan berkumpul. Jadi, semua negara berbeza. Mufti, mesti mufti negara tu. Fatwa lain tak boleh pergi tempek kat tempat lain, tak kena. Kutip fatwa di London, bubuh kat Malaysia tak kena. Demokrasi Malaysia tak berfungsi macam demokrasi London. Demokrasi London lain. MP naik metro biasa. Di Malaysia MP naik metro, penuh satu metro dengan orang dia. Berbeza. Begitu juga sistem di Saudi, jangan pergi tempek kat Malaysia. Di Saudi raja dia berkuasa mutlak, orang tak kata apa. Di Malaysia letak sistem tu memang yang duduk atas tu memang sentiasa duduk atas, yang bawah takkan daki dah. Mufti negara tu dia kena bijak, dia kena tengok maslahah dijaga dengan cara apa. Walau apa cara sekalipun, mengampu tak ada. Salaf tidak mengampu. Salaf tahu pemerintah bersalah, sama ada dia tegur pemerintah tu ataupun dia berlepas diri daripada pemerintah tu. Dia tak pi kata pemerintah ni salah sikit je ni, tak apa. Dia tak pi kata kat orang, apa janganlah marah dia, bukan salah dia. Itu tak ada satu salah membuat begitu. Bila pemerintah menzalimi, tak ada siapa salah pi kata, tak, sebenarnya dia bukan zalim, yang dia buat ni bagus. Itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala kulli hal, bab ni ijtihad lah. Ada bab yang kita nampak, sebahagian orang dia nampak salah. Sebahagian orang dia nampak, dia kata, tak salah, ini ada kebaikan. Yang sebalik tu berbeza pandangan juga dalam bab begitu. Cumanya semua orang berijtihad, dia fikir benda yang paling tepat dan dia laksanakan apa yang paling tepat pada dia. Wallahu a'lam. Ustaz, keluar topik sikit. Tanya pasal ibadat korban. Boleh tak kita buat korban atas nama orang yang dah meninggal? Okay. Kalau orang dah meninggal tu dia tak berkaitan dengan ibadat. Cerita umum tentang ibadat. Ada dua jenis ibadat. Satu ibadat yang boleh dibuat bagi pihak orang lain, satu ibadat yang tak boleh dibagi pihak orang lain. Yang pasti haji boleh untuk orang lain. Perempuan datang tanya Nabi SAW, ataupun ada beberapa kes orang datang tanya Nabi. Dia tanya tentang mak dia, dia tanya tentang bapak dia yang tua, tak boleh pergi haji, ataupun dia dah meninggal dunia, dia nak pergi haji, dia tak sempat pergi, dia mati. Nabi SAW benarkan. Jadi Nabi benarkan orang tu ganti haji. Bagi kes tu boleh. Begitu juga dengan orang yang tinggalkan puasa, fidyah, dia boleh bayar fidyah. Tapi ada ibadat yang confirm tak boleh. Solat tak boleh.
Ada sebahagian asar-asar yang lemah menceritakan untuk ganti solat, tapi solat zahirnya tak boleh diganti. Haji boleh, fidyah boleh, solat tak boleh. Jadi dalam kes ini, para ulama berbeza pandangan tentang ibadat-ibadat lain. Ikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semua ibadat yang kategori dia sama macam haji, sama macam fidyah, dia gunakan duit, dia boleh buat bagi pihak orang lain. Tapi semua ibadat yang dia hanya memerlukan niat dan juga tubuh badan dia sendiri, tak ada benda lain dah. Solat tak boleh ganti kat orang lain. Zikir tak boleh buat kat orang lain. Ada sebahagian sufi dia kata apa? Siapa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebagai orang kata, siapa zikir ni 100,000 kali confirm masuk syurga. So, confirm. Tak apa confirm syurga, okey lagi lah. Ada juga beberapa ibadat yang Nabi kata siapa buat ni masuk syurga. Itu okey. Dia walaupun tak ada nas yang confirm, dia confirmkan itu satu bab. Dia buat apa? Dia zikir 100,000, okey. Kita okey, selesai masuk syurga. Orang lain mati, dia kata tak apa, 100,000 tu aku pergi passing kat dia. Masuk akaun dia, nanti aku buat lain. Itu tak ada mazhab. Jadi sama juga kes ni. Zikir macam solat, tak boleh passing kat orang lain. Kita tak boleh zikir bagi pahala kepada orang lain. Baca Quran, ulama beza pandangan. Imam Ahmad kata sampai, Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi ada orang buat. Saya baru ni pergi, bukan baru ni lah, masa bulan puasa baru ni, satu RNR Sungai Perak, tak silap. Ada seorang budak lelaki ni, dia duduk kat RNR tu. Budak ni sama juga kes. Ketua. Oh, ketua. Dia duduk kat RNR, dia letak satu tabung. Depan tabung tu dia letak satu papan, dia duduk baca Quran kan. Tabung, dia letak papan tu, dia tulis kat papan tu, saya menghadiahkan bacaan Al-Quran saya ni kepada sesiapa yang masukkan duit dalam tabung. Orang-orang sekarang semakin kreatif lah. Dulu untuk seorang, sekarang dia boleh baca, dia niat dia tak payah sebut nama dah. Siapa masuk duit aku niat kat dia. Jadi kes-kes begini, ambil upah begini tak boleh. Jadi korban sama juga kes begitu. Kalau dia tu tak ada duit, kita nak korban atas nama dia, kita boleh buat atas nama dia kalau dia tak ada duit. Tapi bagi pandangan yang kata korban ni adalah sunnah, dia sekadar mustahab ataupun bukan wajib, tak perlu buat pada orang lain. Sunat siapa ada kelebihan dia buat, tak ada kelebihan dia tak payah buat. Kita nak bagi untuk orang lain, boleh diterima berdasarkan sebagaimana Nabi benarkan orang buat haji, dan juga orang benarkan Nabi benarkan orang untuk bayar fidyah. Kes yang sama. Wallahu a'lam. Macam solat Ustaz, dulu mungkin kita tinggal solat atau itu, kalau kita dah meninggal ataupun sekarang kita ingat, kita telah qada ataupun solat tu nampak macam mana asal kita. Kalau tinggal solat, ikutlah. Kalau kita tertinggal satu solat, tinggal sebab kita travel, kita jalan, kita lupa nak berhenti dan sebagainya. Kalau sebenarnya tak ada alasan untuk tinggal solat, ini asas yang pertama. Kita tengah jalan ke, kita tengah atas kapal terbang ke, kita tengah, selagi otak kita berfungsi, kita mesti solat. Otak kita tak berfungsi, tak boleh solat lah. Tengah operation sebagai contoh, doktor operate kaki kita, kita sedar, kita mesti solat. Operation tu mengambil masa 12 jam, dia operate kaki kita 12 jam, kita sedar, kita boleh fikir, kita wajib solat pada ketika tu. Tapi kalau dia abuse kita sampai tak sedar, tak ada upaya nak solat lah. Selagi sedar mesti solat. Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan, hatta kalau kita berlari ketika perang pun kita mesti solat. Tak boleh berhenti, kecuali dalam kes tak sedar. Kalau tertinggal juga atas kejahilan kita, ataupun ialah kadang-kadang kita belum dapat ilmu, kita tak tahu macam nak solat atas kapal terbang, tak tahu, kita pun tak solat. Atas kejahilan, kalau kita tak solat, ulama berbeza pandangan dalam bab ni. Ulama kebanyakan mazhab menyebutkan kita ganti solat yang kita tinggal itu. Kalau kita tinggal atas kejahilan kita tak tahu, ataupun sengaja kita tertinggal solat tu, maghrib kita asar kita saja, kita buat kerja lalai solat sampai waktu maghrib, kita qada. Sebagai ulama tak payah qada pun, sebab tak ada nas yang membenarkan kita qada. Tak ada. Kalau sengaja tinggal, tak ada nas yang suruh kita qada pun. Dosa tetap dosa. Cumanya kebanyakan mazhab menyebutkan dalam kes tu qada. Tapi kalau kita taubat umur 30 tahun, umur 15 balik sampai 30 tak solat, dalam kes tu cukuplah kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Sedangkan orang kafir yang masuk Islam pun Allah ampunkan. Apatah lagi dia dah Islam, cuma dia tak solat, lebih layak untuk diampunkan oleh Allah. Kalau banyak ada orang buat fatwa kata
dia kena solat 2 kali. Maghrib sekali, lepas dia taubat dia kena maghrib pergi sekali. Isyak sekali, isyak pergi sekali. Kadang-kadang kalau kita bagi fatwa macam tu, orang tu dia nak taubat dah. Tu tadi. Bila dia dengar dia dengar, dia dah tua sikit kan, dia fikir agama ni okey lah, dah tua dah nak pergi masjid, bukannya susah sangat pun, solat lepas tu balik, solat lepas tu balik. Datang tanya ustaz, boleh ustaz? Saya baru nak start solat, semangat apa ustaz kata? Ustaz kata boleh nak solat, tapi hang kena buat 2 kali ganda pada orang lain kan. Dia kata lebih baik aku tak taubat nanti. Taubat lagi teruk. Ini menyusahkan orang. Nak susahkan boleh, susahkan siapa? Orang yang dah lama. Orang yang ibadat dia dah bagus, 20 tahun solat tak tinggal. Kita kata kat dia, hang tambahlah 2 rakaat sebelum subuh. Dia solat dia memang kemas. Apa kata hang bangun malam, hang mulakan tahajud. Solat dia memang cantik dah. Dia kata bangun malam aku tak larat lah. Aku tidur malam, aku bangun subuh. Apa kata hang solat duha? Itu okey. Ini baru nak masuk Islam, suruh buat 2 kali ganda. Confirm dia tak solat. Jadi agama ni, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan susahkan orang. Saya ingat setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung kesempatan kita yang tadi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.